Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita sekarang ini sesungguhnya berada dalam sebuah hospital, kalau kita bilang pusat rawatan yang merupakan pusat rawatan termahal di dunia, dengan rawatan yang diberikan secara percuma, dan tidak ada manusia atau institusi lain yang boleh menandingi rawatan yang diberikan oleh. Kalau kita tengok kepada syarikat-syarikat insurans yang bagi telefon kita macam-macam dia punya tawaran. Kamu masuk insurans kami, bayar sikit claim mahal. Nah, bayar sikit claim mahal. Kalau sakit boleh duduk hospital first class. Boleh kalau masuk hospital boleh claim kan 300 hari, macam-macam lah elang dia bagi. Kita bila dengar tawaran sebegitu, hati mudah tertarik. Nah, rasanya kalau sakit duduk dalam hospital termahal. Rasanya kalau ada kecelakaan kita diberi bantuan. Sesungguhnya kita berada dalam satu jaminan rawatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya katakan berada dalam hospital yang termahal dengan rawatan yang terbaik, bahkan kos rawatannya adalah percuma. Itulah dia Ramadan. Ramadan yang sedang kita jalani dan hadapi sekarang ini sesungguhnya merupakan pusat rawatan kepada diri manusia dari sudut rohani dan juga jasmani. Kalau pusat rawatan lain, dia tak akan boleh bagi jaminan soal rohani. Jasmani mungkin dia boleh ikhtiar, itu pun kita katakan ikhtiar, bukan jaminan. Sebab tiada yang boleh menjamin sesuatu perkara melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini, pagi ini kita akan berbicara tentang kebaikan dan kelebihan berpuasa dalam Islam yang saya petik dari kitab Keindahan Islam yang diterjemahkan oleh Dr. Abdul Basit daripada sebuah kitab bahasa Arab yang namanya Mahasin Islam. Di dalamnya terdapat pelbagai kelebihan puasa dalam ibadat dalam Islam. Mudah-mudahan kita mendapat faedah daripada perbincangan pada hari ini. Yang pertama, sebagaimana kita katakan tadi, Ramadan memberi kepada kita jaminan pada dua perkara. Satu, sudut rohani, yang kedua jasmani. Mana lebih penting antara keduanya? Tentulah rawatan rohani kita. Manusia kalau jasmani sakit, kalau jasmani sihat, rohaninya sakit, hidupnya tak tenteram. Boleh jadi dia orang yang paling kaya di dunia, tapi tetap memiliki rekod di rawatan pusat sakit jiwa. Tapi orang yang bahagia rohaninya, walaupun kurang sempurna pada sudut fizikalnya, dia hidup dalam keadaan tenang dan mendapat pengiktirafan, penghormatan daripada manusia. Berapa ramai alim ulama terdiri daripada orang yang buta. Berapa ramai alim ulama yang terdiri daripada orang yang kurang upaya dari sudut fizikalnya, tapi hatinya bersih, akalnya mantap, sehingga dia diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja rohani lebih diutamakan dari sudut jasmani. Karena itu kita akan bincangkan apa yang dibawa oleh Ramadan kepada kita dari sudut kebaikan rohani. Yang pertama ialah puasa membawa kita kepada ketakwaan Allah. Ini semuanya telah jelas sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah baca biasa. Cuma kupasan kita ialah dari sudut mana datangnya sifat ketakwaan kepada Allah. Macam mana kita katakan puasa membawa kita kepada ketakwaan kepada
Tidak lain dan tidak bukan sidang Jumaah yang dirahmati Allah, puasa melatih kita untuk meninggalkan larangan Allah. Dan apabila manusia meninggalkan larangan Allah, dia berada pada pintu kebaikan yang besar. Kenapa saya katakan pintu kebaikan yang besar? Cuba kita perhatikan bahawa dalam ketaatan kepada Allah, manusia taat kepada Allah pada dua perkara. Yang pertama, taat pada Allah pada meninggalkan larangan Allah. Dan yang kedua, taat kepada Allah pada melaksanakan perintah Allah. Dua-dua kita kena buat. Tinggalkan larangan Allah, laksanakan perintah Allah. Ada manusia yang dalam hidupnya dia tahu kebaikan ini melaksanakan perintah Allah. Dia salat, dia pergi haji, pergi umrah, bahkan berkali-kali. Tapi dalam masa yang sama dia tidak meninggalkan larangan Allah. Masih lagi haji pun, lepas pun pakai topi atas kepala, datang surau depan tu, isap rokok dulu sebelum masuk kontrol. Dia taat kepada Allah tapi tidak meninggalkan larangan Allah. Ada orang yang melaksanakan perintah Allah, salatnya jaga, ada salatnya jaga, puasanya jaga, tapi soal hubungan dengan manusia, soal riba, soal sebagainya, dia tak tinggal. Itu kita melebihkan satu aspek dan meninggalkan aspek yang kedua. Kita katakan bahawa mentaati Allah mesti selari pada dua perkara: meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Puasa melatih kita meninggalkan larangan Allah, dalam masa yang sama Allah memudahkan kita untuk melaksanakan perintah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kamu, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, tinggalkan dia, jauhi dia. Wa ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan kamu dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan dia sekadar yang kamu mampu. Para ulama dalam membahaskan hadis ini mendatangkan satu persoalan, bahawa kenapa pada soal larangan Nabi tak sebut sekadar kamu mampu, tapi pada soal perintah Nabi kata laksanakan sekadar kamu mampu. Kita ulang terjemahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kata saya diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa yang aku larang, tinggalkan dia. Itu nas dari Nabi. Dan apa yang aku perintahkan, laksanakan dia sekadar kamu mampu. Dalam meninggalkan larangan, Nabi tak sebut sekadar kamu mampu, tapi dalam melaksanakan perintah ada klausa bahawa laksanakan sekadar kamu mampu. Sehingga para ulama mengeluarkan satu faedah daripada hadis ini, meninggalkan larangan lebih mudah daripada melaksanakan perintah. Betul atau tidak? Ya. Kita ambil satu contoh. Amalan lidah kita. Satu, meninggalkan larangan Allah, iaitu tidak mengumpat. Satu lagi, melaksanakan perintah Allah, itu baca Quran. Dua-dua dapat pahala, sebab dia ketaatan kepada Allah. Mana lebih mudah? Melaksanakan ibadah tidak mengumpat dengan melaksanakan ibadah baca Quran. Mana lebih mudah? Yang meninggalkan larangan Allah, tak, kita punya orang sembang, rupanya dia mengumpat kawan dia, tak, kita pun diam, malah aku campur. Kau diam. Orang kata kamu kata apa? No comment. Dapat pahala lah. Dengan diam kita dapat pahala.
Tapi kalau melaksanakan perintah Allah baca Quran, duk diam boleh balik? Tak boleh. Kena baca, kena bunyi baru boleh balik. Man qara'a harfan min kitabillah, kena ada sifat baca, baru ada laksana perintah. Itu baru satu contoh. Maksudnya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan Allah lebih mudah dapat pahala daripada melaksanakan perintah Allah. Lebih mudah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebab itu kita mendapati bahawa dalam waktu-waktu Allah merahmati dan mengasihi hamba-Nya, Allah mendatangkan larangan yang banyak dan bukan perintah. Kita ambil contoh lagi. Ada waktu lain di mana Allah menambahkan larangan yang bersifat sementara, sebagaimana larangan bersementara dalam ibadat puasa. Apa yang kita buat dalam ibadat puasa? Melaksanakan perintah ke? Meninggalkan larangan. Puasa. Melaksanakan perintah ke? Meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah. Apa yang kita buat pada puasa? Apa yang kita buat? Menahan. Apa yang kita buat? Meninggalkan makan dan minum. Puasa ialah meninggalkan larangan Allah. Puasa ni meninggalkan larangan Allah. Kalau kata apa ibadat puasa kamu? Aku bawa kereta, aku puasa. Aku tidur, aku puasa. Aku main bola, aku puasa. Aku kerja, aku puasa. Aku tu puasa kamu apa? Puasa aku boleh berjalan serentak dengan mana-mana pekerjaan dan amalan, sebab dia bukan melaksana, dia meninggal. Melaksanakan perintah berbeza dengan meninggalkan larangan. Puasa ialah meninggalkan makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Itu rahsia puasa. Maka puasa meninggalkan makan dan minum yang bersifat sementara. Bulan lain terharam makan dan minum. Bulan Ramadan tiba-tiba sebulan ni makan dan minum haram. Bukan secara mutlak, bukan tak boleh makan, tak boleh minum secara mutlak, hanya daripada fajar sampai terbenam matahari. Dan tidak menjadikan zat makanan tu haram, tak, sifat makan tu haram. Zat dekat rumah kita, dia ada pintu sampai maghrib halal aja. Sifat makan tak boleh. Baik, boleh faham? Ada tak waktu lain Allah menambahkan larangan yang namanya sementara? Ada? Ya. Bila? Apabila orang melaksanakan umrah atau haji yang dia berihram dari miqat. Lahir. Perhatikan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Seorang yang hendak melakukan umrah atau haji, orang ini adalah manusia yang mengisytiharkan dirinya sebagai tetamu Allah. Tiba-tiba apa sambutan Allah terhadap manusia? Allah malah membebankan dia dengan pelbagai bentuk larangan. Kita kata membebankan. Pada pandangan Allah, dia adalah satu kemuliaan. Kita kata kenapalah orang yang nak pergi haji dan umrah, dia nak jadi tetamu Allah, tiba-tiba baju tak boleh pakai, pakaian berjahit tak boleh pakai, kasut tak boleh pakai, tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut, tak boleh potong pokok, tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh tutup kepala, tak boleh bersetubuh dengan isteri, tak boleh angkat nikah. Banyak pula larangan dia. Nah, larangan ihram banyak. Sedangkan hamba ni adalah tetamu Allah. Hamba ni tetamu Allah. Kenapa Allah sambut dia dengan larangan? Kembali kepada apa yang kita bincangkan tadi, bahawa meninggalkan larangan adalah ibadat sebagaimana melaksanakan perintah.
Cuba kata Allah Subhanahu wa taala kata, apabila kamu berihram, berzikirlah kepada Allah sekian 1000 kali. Yang sekian pula 1000 kali. Yang sekian lain 1000 kali. Tambah pula dengan talbiyah. Talbiyah kita labbaik Allahumma labbaik. Baru lepas checkpoint dah tidur, terus letih. Baru sampai checkpoint tak sampai berapa kilometer tau. Nah, dalam perjalanan 8 jam, berapa lama kita berzikir kepada Allah? 1 jam. Kali 1/8 tu banyak. Tapi Allah menghendaki kemuliaan bagi kita. Sebab apabila Allah menambah larangan, itu adalah ibadah yang paling mudah dan paling mudah mendapatkan pahala. Apabila dia tidur dalam keadaan meninggalkan larangan Allah, dia tidur, alhamdulillah dia tengah tidur, tapi sepanjang perjalanan dia dapat pahala tak pakai pakaian berjahit, dapat pahala tak pakai kasut, dapat pahala tak potong rambut, dapat pahala tak potong kuku, dapat pahala tak pakai minyak wangi, dapat pahala semua bentuk larangan yang dia tinggalkan kerana Allah, dia mendapat pahala kerana. Sebab itulah apabila kita berhadapan dengan larangan Allah, kita mesti letak bahawa inilah waktunya yang terbaik dan termudah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Justru Nabi SAW dalam satu hadis kursi menyatakan bahawa Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Setiap amalan anak Adam baginya satu kebaikan digandakan dengan 10 kali ganda. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya dia adalah bagiku dan aku mengganjarinya sesungguh hati. Allah Ta'ala bagi bermula daripada fajar tadi sampai terbenam matahari. Mana ibadat yang lebih lama daripada ibadat puasa? Melainkan ihram. Tak ada. Cari ibadat lain lebih lama daripada puasa. Ihram gitulah. Selama mana kita berada dalam ihram, setiap detik, setiap saat yang berlaku sewaktu itu, maka kita mendapat pahala dalam ihram. Ibadat lain, kali nak tanda. Solat tarawih, kali siap pukul 11, mula gelisah selalu. Pada solat pukul 9, solat isyak tu pukul 9. Tak, berhenti lagi tazkirah. Kalau kira-kira 1 jam je, 1 jam je, 9, pukul 9, 9:30 tazkirah sampai pukul 10, 10:30. Tak, 1 jam je. Kita solat 1 jam, imam baca panjang sikit. Allah, lama imam baca. Kalau lepas tu kain orang lain lah baca. Lama sangat imam ni. Pukul 11 mula gelisah. Padahal 1 jam solat. Ada tak ibadat lain kita boleh buat lebih lama? 12 jam tanpa henti. Ada. Puasa. Ibadat puasa 12 jam tanpa henti. Tak makan, tak minum. Setiap saat kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita katakan sekali lagi, hargailah cara Allah memudahkan kita untuk mendapatkan pahala. Jangan kita sia-siakan ibadat puasa kita dengan membatalkan makna dia walaupun zahirnya tidak. Sebab apa yang membatalkan puasa terdiri daripada 2 bentuk. Yang pertama, batal dari sudut zahir, hissi, iaitu bila kita makan, batal puasa dan kena ganti. Bila kita minum, batal puasa dan kena ganti. Ini segi zahirnya begitu. Tapi ada yang kedua, iaitu batal dari sudut makna. Makna ni nampak sah puasa, tapi pahala tak ada. Dan tak kena ganti. Orang tak kata kena ganti puasa juga, tapi pahala dia tak ada. Jadi Nabi SAW mengatakan, man lam yada'a qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan